Bravo Quebec Kilo 1601. Kenderaan jenis motosikal Yamaha. Terima dengan jelas, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Tujuan pemakaian topi keledar bukan semata-mata kerana peraturan tetapi demi keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Tinjauan 999 di sekitar kawasan Puncak Alam mendapati kebanyakan penduduk di sana masih berdegil menunggang motosikal tanpa memakai topi keledar. Destinasi dekat menjadi alasan mereka melanggar peraturan jalan raya. Laporan wartawan Alisha Khalil membuka tirai 999 minggu ini. Kegagalan pemakaian topi keledar masih dikesan, terutama di kawasan luar bandar atau perumahan. Geruh tidak berbunyi, malang tidak berbau. Majoriti individu dilihat memandang remeh keselamatan diri menunggang motosikal tanpa topi keledar. Itu kesalahan utama yang dikesan dari hasil tinjauan 999 terhadap penduduk di kawasan perumahan sekitar bandar Puncak Alam. Jam 10 pagi sehingga 2 petang adalah waktu puncak majoriti penunggang motosikal tidak memakai topi keledar di jalan raya. Malah segelintir ibu bapa turut dilihat membonceng anak mereka selepas pulang dari sekolah melebihi muatan yang dibenarkan. Tambahan pula, ada yang semakin berani dengan melalui jalan besar untuk ke pasar raya serta kedai runcit tanpa menggunakan topi keledar. Pemantauan ini jelas mencerminkan kealpaan penunggang motosikal dalam menjamin keselamatan diri. Bagi menangani isu ini, satu operasi khas secara rondaan telah dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor di beberapa lokasi sasaran sekitar bandar Puncak Alam. Bravo Quebec Kilo 1601. Kenderaan jenis motosikal Yamaha. Ada perempuan Tindakan mereka turut dirakam lensa anggota JPJ dengan menggunakan Enforcement Action Camera EAC. Terus. Oh, kau lari aku kejar kau sampai dapat. Lesen tu? Lesen tak bawa bang, tak bawa. Ha? Tak bawa. Handphone bawa, handphone? Tak bawa juga. Dan kita pegang teknologi. Ya, abang dah atas jalan raya ni. Ha. Nombor IC ingat? Ingat. Sementara itu, seorang penunggang bersama pemboncengnya sempat memberhentikan motosikal mereka di tepi jalan selepas melihat kelibat pihak berkuasa menjalankan operasi. Dari mana ni? Cik otak. Tadi tak pakai helmet tadi. Berpeluh. Berpeluh. Takut kotor helmet. Cuba, abang duduk mana? Tak tahu. Tadi dari Shah Alam ke sini pakai helmet ke tak? Pakai. Tak kena pakai. Kenapa tadi tak pakai? Pasal peluh ni ya. Oh, berpeluh lah. Oh, kalau berpeluh tak boleh pakai helmet.
Kesemua yang ditahan sewaktu rondaan dijalankan telah dibawa ke sekitar persiaran Puncak Alam 6 bagi siasatan lanjut. Helah demi helah diberikan kepada pihak berkuasa demi menyelamatkan diri dari dikenakan tindakan saman. Lepas tu helmet ada tak kat rumah? Helmet ada. Helmet ada tapi tak bawa. Perjalanan ni dari rumah ke kedai hardware tu berapa kilo? Berapa? Tak sampai kilo pun. Tak sampai kilo. Ratus-ratus meter je. Lelaki yang berusia 24 tahun ini beranggapan bahawa pemakaian topi keledar itu bukan suatu isu yang besar. Lepas tu kesalahan pun rasa ringan je kot sebab dekat je dia punya ni perjalanan lah dari rumah dengan hardware tu. Kalau rasa macam ringan kan, tapi bukan nyawa lagi, awak tak takut nyawa. Even depan rumah kalau accident ke kena langgar tak pakai helmet macam mana? Betul. Tapi nyawa bila-bila boleh. Ni kat rumah pun boleh. Tak buat apa-apa pun boleh tu. Maknanya memang dah biasa tak pakai helmet lah. Penahanan seterusnya membawa kepada 3 remaja berusia 16 tahun yang didapati bukan hanya tidak memakai topi keledar namun membonceng melebihi muatan. Okey. So mana helmet? Kenapa sampai 3 orang bawa motor ni? Adik-beradik ke? Tak, member. Oh, member. Ni mak ayah bagi ke bawa motor sampai 3 orang naik ni? Tapi kalau bawa motor mak bagilah sini. Sini. Mak tahu tak naik motor tak pakai helmet? Tak tahu lah. Tak tahu. Mak tak nampak ke keluar naik Sebab motor tak pakai helmet? keluar dia pagi-pagi. Mak tidur. Tak pakai topi keledar, tak ada lesen memandu. Okey? Nombor pendaftaran lagi kalau kita cek teknikal. Turning CC pun tak ada. Rotek motor pun belum tentu lagi hidup ni. Bagaimanapun, selepas kira-kira 30 minit ditahan, ibu kepada penunggang motosikal tersebut datang ke lokasi kejadian selepas dihubungi pihak berkuasa. Seorang wanita yang dipercayai ibu kepada salah seorang penunggang motosikal yang berusia 16 tahun ini telah tiba di lokasi kerana anaknya dipercayai keluar dari rumah dan menggunakan motosikal tanpa meminta izin ibunya dan memberitahu ke mana lokasi hendak dipergi. Dan sekarang ini dia telah ditahan dan motosikalnya bakal disita kerana cukai jalan motosikal tersebut telah tamat tempoh pada tahun 2020. Maaf lah ke, Cik? Tak boleh sebab lagi pun dia memandu 3 orang. Atas motor tu ada 3 orang. Lagi satu kesalahan adalah road tag. Road tag mati. LKM tamat tempoh 2020. Kenapa tak renew? Sebab tak ke mana. Motor tu memang di rumah je. Tapi ni bawa pergi panjat bukit. Itulah saya tak sangka dia bawa juga. Tapi tak tahu ke anak bawa motor Tak pagi tahu. ni? Sebab mungkin dia kata, aduh pergi mana lo? Dia masuk hutan lah ni. Biasa memang dia tak pernah bawa motor ni. Memang tak Kita pernah. sebagai ibu bapa lah kan. Kena nasihatkan anak lah. Kalau tak ada lesen, tak boleh memandu langsung. Ya, saya dah cakap. Tapi budak degil, Cik. Saya dah hari-hari saya pesan kat dia. Sebab Kunci itu. motor simpan mana? Ha? Kunci motor? Sebab kunci motor tu sekali dengan kunci rumah tu lah. Lalu pergi mana bawa motor ni? Tidak, dia tak akan bawa motor ni. Dia tak nak. Dia tahu buruk. Hari ni dia nak bawa. Gimana? Hiking. Pergi masuk hutan. Hari malam macam tu. Malah ibu kata dah. Tak tahu ke ni salah. Undang-undang tak betul. Saya dah cakap jenuh nasihat, Cik. Tapi dia tak ada, dia jenis degil budak. Bukan saya tak ada nasihat. Hari-hari nasihat. Jangan bawa motor, lesen tak ada. Apa-apa jadi, ibu yang kena. Ibu cakap tapi Alam tak nak ambil tahu langsung. Siasatan lanjut turut mendapati remaja ini pernah dikenakan saman beberapa hari sebelumnya atas kesalahan tidak memakai topi keledar oleh pihak polis. Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasa JPJ Negeri Selangor, Mazlini Yusof, menunggang dan membonceng motosikal tanpa memakai topi keledar boleh didakwa di bawah kaedah-kaedah motosikal topi keledar 1973. Kepada semua penunggang-penunggang motosikal dan juga pengguna jalan raya, saya nasihatkan bagi pihak JPJ Negeri Selangor, saya menasihatkan agar sentiasa mematuhi peraturan semasa dengan
menggunakan topi keledar dan juga mempunyai lesen memandu yang sah untuk memastikan keselamatan semua pengguna-pengguna jalan raya yang lain dan juga penunggang motosikal itu sendiri. Saya juga menasihatkan kepada semua pengguna jalan raya walaupun jarak untuk ke satu lokasi dekat, tetap juga pengguna-pengguna jalan raya perlu memakai tali pinggang ataupun topi keledar dan mengikat kemas topi keledar mereka. Penunggang motosikal yang melanggar peraturan tersebut boleh dikenakan kompaun maksimum RM300. Laporan Arisha Kalim 999. Dua kanak-kanak termasuk seorang bayi berusia setahun 5 bulan parah selepas kereta yang dinaiki mereka dirempuh seorang pemandu mabuk di kilometer 57 Jalan Batu Pahat menghala ke Mersing. Saksikan perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Pihak polis berjaya menahan seorang pemandu lelaki warga tempatan yang disyaki mabuk lalu merempuh sebuah kereta di kilometer 57 Jalan Batu Pahat menghala ke Mersing pada 28 Januari lalu. Akibat pelanggaran yang membabitkan sebuah keluarga itu, dua kanak-kanak termasuk seorang bayi berusia setahun 5 bulan parah di kepala manakala ibu dan bapa mereka turut tercedera. Hasil siasatan mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dan kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pesara berusia 59 tahun ditahan pihak polis sekitar Jeli, Kelantan ekoran penemuan mayat seorang wanita di kawasan semak sekitar Kampung Alor Gali pada 19 Januari lalu. Hasil siasatan, suspek dipercayai individu terakhir yang dilihat bersama mangsa oleh orang awam di Kampung Rurengih sekitar Marang pada 16 Januari. Motif kejadian masih dikenal pasti dan suspek kini direman selama 7 hari untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Satu sindiket membekal tenaga kerja warga asing dan pas lawatan kerja sementara PLKS palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Imigresen Malaysia susulan penahanan 7 individu sekitar Kelab pada 26 Januari lalu. Hasil risikan selama 3 bulan, sindiket terbabit dipercayai telah beroperasi selama 8 bulan dan berjaya mengaut keuntungan lumayan yang bernilai lebih RM800,000. Selain pasport dan PLKS palsu, wang tunai serta kenderaan pacuan 4 roda bernilai sekitar RM350,000 turut dirampas pihak imigresen dalam serbuan tersebut. Kesemua suspek disiasat mengikut Akta Pasport 1966, Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Dua wanita, termasuk seorang jururawat, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan memperdagangkan seorang bayi perempuan berusia 9 hari pada 25 Januari lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut di kawasan parkir kenderaan berdekatan hospital swasta di sekitar Manjung, Perak, kira-kira jam 12.30 hari pada 18 Jun 2020.
Mahkamah memutuskan 24 Februari depan untuk sebutan semula kes mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Kerja Kampuchia ke, kerja mana ke, siasat betul. Mereka keluar negara untuk berjudi. Namun apabila kalah dan gagal membayar hutang alung, mereka meminta pertolongan dan mendakwa menjadi mangsa penipuan pekerjaan. Itulah antara taktik individu yang dibawa pulang dari negara Kemboja oleh pasukan polis anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran APTISOM di 3 Bukit Aman. Saksikan perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. Sebelum ini, pelbagai berita mengenai rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di luar negara dilaporkan di media masa. Pada 24 Januari lalu, pasukan bahagian anti pemerdagangan orang dan penyeludupan migran APTISOM di 3 Bukit Aman telah ke Kemboja untuk menyelamatkan rakyat Malaysia yang dikatakan menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan. Pihak PDRM Malaysia telah ke Kemboja selama 4 hari untuk menyelamatkan 5 rakyat Malaysia yang dikatakan menjadi mangsa penipuan skam pekerjaan. Mereka yang berusia antara 16 sehingga 42 tahun dijangka tiba di KLIA 1 ini pada jam 2 petang nanti. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan, setakat Januari 2023, pihaknya telah menerima 292 laporan polis melibatkan 330 individu yang didakwa menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di luar negara. Daripada jumlah mangsa tersebut, seramai 218 orang mangsa telah berjaya diselamatkan dan terdapat 113 orang mangsa yang masih terkandas di luar negara seperti di Kemboja, Myanmar, Laos dan negara-negara lain. Bagi negara Kemboja yang kita pergi baru-baru ini, terdapat 114 laporan polis melibatkan 145 orang mangsa. Daripada jumlah mangsa tersebut, seramai 116 orang mangsa telah berjaya diselamatkan dan 29 masih berada di Kemboja. Siasatan awal pihak berkuasa Kemboja dan Polis Diraja Malaysia mendapati tidak semua individu yang diselamatkan adalah mangsa sindiket penipuan pekerjaan. Sebaliknya, maklumat itu direka oleh mereka untuk melepaskan diri setelah terlibat dalam kegiatan jenayah di negara tersebut. Mengikut pihak berkuasa Kemboja, mangsa yang mendakwa sebagai mangsa pertama, mereka yang berhutang ekoran bermain judi di pusat perjudian di Kemboja. Apabila hutang mereka tidak dapat dibayar, mereka pinjam ngalung bermain judi untuk menyelamatkan mereka daripada membayar hutang kepada sindiket-sindiket. Jadi mereka klaim yang mereka ini adalah mangsa job scammer. Apabila mangsa-mangsa ini tersepit di negara Kemboja disebabkan mereka tahu bahawa kehadiran mereka di sana adalah untuk kerja dalam sektor yang negatif di negara Kemboja, tetapi apabila mereka tidak mencapai KPI atau tersepit dalam satu-satu tindakan mereka di negara tersebut, mereka akan berhubung dengan pihak berkuasa Kemboja dan klaim yang mereka adalah diperdagangkan dalam sindiket-sindiket memperdagangkan manusia. Jadi pihak berkuasa Kemboja terpaksa menyalahkan mereka atas maklumat-maklumat tersebut. Tetapi apabila mereka diambil statement, lain cerita dia. Pergerakan individu yang dibawa pulang ini juga akan dipantau bagi memastikan mereka tidak terlibat dalam kegiatan jenayah di sini maupun di luar negara. Terdapat juga mangsa yang berjaya diselamatkan di Kemboja, dihantar pulang ke Malaysia, telah U-turn balik semula ke Kemboja untuk bergiat semula dalam bersama-sama dengan sindiket-sindiket scammer di Kemboja. Jadi kita ada data-data tersebut melalui immigration yang mana mereka telah diselamatkan pulang melalui data kepulangan mereka
Tetapi kita dapati mereka pergi semula sebab mereka dah biasa dekat sana. Datuk Seri Jalil juga menyeru agar segala maklumat mengenai individu yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di luar negara disalurkan terus kepada pihak polis atau kedutaan Malaysia dan bukannya pihak lain kerana dikuatiri mengganggu siasatan. Waris-waris di luar sana, waris-waris di luar sana yang berkemungkinan ada anak-anak mereka atau adik-beradik mereka yang masih hilang, dikatakan berada bukan saja di Kampuchia atau negara yang lain, salurkan maklumat tersebut kepada saluran-saluran yang betul seperti Kementerian Luar atau pihak polis. Maklumat-maklumat tersebut mestilah maklumat-maklumat yang sahih. Setakat ini daripada hantaran-hantaran video yang kena pukul, yang kena dera, yang kena rotan, itu tidak berlaku ke atas rakyat Malaysia. Disahkan tidak berlaku ke atas rakyat Malaysia. Video-video ini sengaja dihantar bagi menakutkan waris-waris yang berada di Malaysia agar waris-waris akan keluarkan apa saja jumlah untuk menyelamatkan mangsa yang dikatakan berada di dalam tangan-tangan sindiket. Kita khawatir jika dirujuk pada pihak NGO yang sudah pasti tidak akan dilayan sekali. Akan datang ni pihak kerajaan Kampuchia tak akan layan pihak NGO ni sebab dikhawatiri diorang dapat maklumat bahawa pihak-pihak ini mengambil kesempatan atas kesempitan waris-waris yang nak sangat anak-anak mereka balik. Jadi mereka mengambil kesempatan dalam apa jua bentuk, sama ada material ke atau apa. Jadi itu yang kita dapat maklumat daripada luar. Pihak Polis Diraja Malaysia akan membawa pulang 24 lagi rakyat Malaysia yang terkandas di Kemboja dalam tempoh terdekat. Mana-mana, mau kerja Kampuchia ke, mau kerja mana ke, siasat betul. Kalau sudah susah ni macam kerajaan Malaysia mesti tolong. Bagi mereka-mereka yang berasrat untuk mencari rezeki di luar sana, untuk mencari rezeki di luar, memang tidak nafikan tawaran-tawaran yang dibuat oleh pihak-pihak dikata sindiket memang lumayan. Di sinilah kita ingin menasihatkan kepada mereka-mereka tersebut, rujuk kepada Kementerian Luar, rujuk kepada Jabatan Tenaga Buruh, sama ada syarikat ni betul. Betul ke syarikat ni menawarkan kerja di luar negara? Nantikan bahagian kedua laporan ini mengenai perkongsian pengalaman mangsa yang pernah diselamatkan oleh pasukan PDRM dalam 999. Tujuh anggota tentera dari Markas Angkatan Tugas Bersama 2 berdepan detik cemas apabila bot ronda yang dinaiki mereka dipukul ombak besar. Kejadian itu menyebabkan bot mereka karam di perairan Pulau Nunuyan. Saksikan butirannya dalam tragedi 999. Tujuh anggota tentera itu dilaporkan bertolak dari Pulau Bangkungan Kecil ke jeti Batu Sapi Sandakan bagi tujuan mengisi minyak dan pengurusan logistik serta kebajikan anggota sekitar jam 10 pagi. Namun kira-kira jam 11 pagi, bot ronda VIP 7 yang dinaiki mereka dipukul ombak besar dan karam di perairan Pulau Nunuyan. Kesemua mangsa dilaporkan terapung selama 3 jam dengan berbekalkan jaket keselamatan sebelum diselamatkan oleh sebuah bot ronda pasukan gerakan AM PGA Batalion 15 kira-kira jam 2.50 petang. Sekarang mau cari kamu kalau 7. Mereka dibawa ke Markas Operasi Pasukan Polis Marine Sandakan untuk rawatan lanjut.
Sementara itu, 3 kediaman penduduk di Kampung Geliga Baru, Kemaman, Terengganu mengalami kerosakan setelah dibadai ombak dalam kejadian fenomena air pasang besar dan ribut. Bahagian dapur rumah milik wanita warga emas Nurmah Mahmud ini antara yang roboh dalam tragedi bencana alam itu. Dia mampu tengok tu. Oh, saya pun bengok tu. Saya pun berlari masuk tu, dia pun berlari tu. Duk peluk tengah rumah kita dua beranak dia. Ayak motor muncul duk tipu abang dia ayak. Kita pun kata orang kata habis dah rumah kita kata. Menurutnya, rumah ini telah dibina hasil titik peluhnya bersama arwah suami sejak 30 tahun lalu. Bagi penyelesaian sementara, guni pasir akan diletakkan di sepanjang pesisiran pantai sebagai benteng pemecah ombak bagi mengurangkan hakikat. Cuai dan tidak bertanggungjawab. Itu antara komen netizen apabila tularnya sebuah video mengaparkan seorang kanak-kanak lelaki yang mengeluarkan separuh badannya dari bumbung tembus cahaya sebuah kereta menjadi tular di media sosial sehingga mencecah lebih 200,000 jumlah tontonan. Kejadian yang berlaku di Lebuh Raya Baru, Lembah Kelang NKVE dari Subang Jaya menghala ke Bukit Lanjan itu mendapat kritikan orang awam kerana boleh mendatangkan bahaya. Tentang anak-anak ni semua jangan buat sambil lewa lah. Tak boleh lah, kita kena ambil berat sikit lah. Kiranya kalau kita jadi mak bapak ni kena ada tanggungjawab lah. Kalau contohnya atas jalan raya ke, dalam kereta ke, dari segi apa-apa benda pun lah, memang kena ambil tindakan. Dan jangan leka dengan kanak-kanak. Elakkan daripada benda yang bukan-bukan berlaku. Kita kan tahu apa yang akan datang jadi ke apa yang benda yang kita tak nampak. Saya syorkan lah. Kalau bawa kereta, saya ingatkan diri sendiri, lock tingkap, lock pintu, semua benda kena lock. Firstly, saya tak salahkan anak-anak, saya salahkan ibu bapa sebabnya budak-budak ni masih kecil lagi. Okay, so kita tak tahu apa yang akan terjadi. Risiko dia atas highway ni macam-macam. Boleh berlaku dengan baling batu terbang, mungkin accident. So anak mungkin first kali anak dia yang akan tercampak. So bagi saya memang sangat kecewa. Anak-anak ni kita tak boleh ambil remeh-temeh. So maksudnya kita tak boleh nak dengar cakap diorang sangat. Maybe diorang nak bersukaria tapi kita kena tengok situasi dia, tempat dia. So kalau kat highway ke apa memang tak sesuai. Susulan video terbabit, pemilik kenderaan SUV itu berjaya ditahan pihak polis dan kertas siasatan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid bagi mendapatkan perincian kes ini. Tindakan mengulurkan kepala melalui sunroof dalam kenderaan oleh penumpang boleh menggunakan bahaya. Bukan saja kepada penumpang yang mengeluarkan kepala tersebut tetapi juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Ianya boleh menyebabkan kemalangan nyawa lah apabila berlaku kemalangan. Sebab itu di dalam kaedah-kaedah kereta motor tali pinggang keleda pindaan tahun 2008 silap saya, semua penumpang dan juga pemandu diwajibkan untuk memakai tali pinggang keleda. Dan sekiranya ianya tidak dipatuhi, penumpang atau pemandu boleh dikenakan penalti tidak lebih daripada RM2,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Masyarakat ni saya ingatkanlah, kita ni jangan mengikut terikut dengan media barat yang memamerkan orang di atas menggunakan saru. Sebenarnya ia adalah satu kesalahan di Malaysia ini. Tambah ACP Muhammad Fakhruddin, tindakan tegas akan dikenakan terhadap ibu bapa dan penjaga yang mengabaikan keselamatan kanak-kanak terutamanya di jalan raya. Kes yang berlaku ini bahkan seorang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak lelaki berumur 9 tahun. Dan ianya menggunakan begitu bahayalah kepada kanak-kanak juga. Dan sekiranya berlaku kemalangan, ianya kata kita akan tanggungjawab kepada keluarga ataupun penjaga
yang mengenakan jalan tersebut lah. So saya ingat dalam kes ini kita perlulah mematuhi peraturan dan juga sunroof itu bukan untuk kita mengelurkan kepala. Setiap kenderaan yang bergerak sama ada penumpang ataupun pemandu perlu memakai tali pinggang kereta. Dan ianya dimaktubkan di bawah Kaedah-Kaedah Kereta Motor Tali Pinggang Kereta 1978 pindaan 2008. Kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan atas perbuatan cuai yang boleh membahayakan nyawa dan keselamatan orang lain. Dan pemilik kenderaan terbabit boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 3 bulan atau denda maksimum sebanyak RM500 atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Satu kali berapa orang mandi? 15 orang. 15 orang satu kali mandi. Itu ada tilang, saudara. Tadi saya pergi tengok, tak tengok tilang. Pekerja warga asing tidur beralaskan papan nipis. Malah tilam yang disediakan oleh majikan tidak boleh digunakan kerana dipenuhi dengan pijat. Penginapan asrama juga dibina tanpa sistem pengenderaan yang baik yang dikuatiri sehingga boleh mengundang bahaya kepada pekerja. Wartawan Afifah Haminuddin menyertai operasi khas penguasaan Akta Standard Minimum, Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446 baru-baru ini. Saksikan perinciannya. Hasil serbuan di 3 premis kilang memproses kayu dan getah sekitar kawasan perindustrian Aman Perdana Kelang mendapati ruangan asrama pekerja yang disediakan tidak teratur serta gagal menyediakan kemudahan asas seperti tilam dan bantal. Berapa orang yang bilik? 1, 2, 3, 4. Kaki ada 4 lah, tapi dia tinggal seorang. Betul seorang ya? Ni you meniaga rokok Sini Roy hisap. You hisap rokok dalam ni? Rokok ni ada. Pasal banyak rokok sini? Tilam tiada? Tilam ni. Pilu ada? You sendiri tidur sini saja? Sendiri tidur sedap ini macam? Toke bagi ini juga? Tak bagi lain dah? Toke pernah masuk tidur sini tak? Ya? Toke you tidur sini? Satu orang. Sikap ambil mudah majikan dalam menjaga kebajikan pekerja boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 24D serta Peraturan 3 dan 4 Akta 446 iaitu Akta Standard Minimum Perumahan Penginapan Kemudahan Pekerja 1990. Satu bilik ada berapa? Ini 6 orang satu rumah. Okey ke duduk sini? You selesa ke? Okey ke? Tak tahu ke? Ini macam boleh company ini macam saya orang ini macam buat boleh, tak ada masalah. Tapi ni semua tak ada tilang. Semua tak ada. Ada satu je. Satu ada dia orang suka ada, tapi ini lain orang ini tak suka. Ini macam company apa macam jalan saya orang ini macam. Bos marah kalau ribut? Bos jangan marah. Bos okey. Report dia orang kasih, tak ada masalah. Hasil siasatan terhadap pekerja warga asing berusia 29 tahun itu mendapati pihak majikan gagal menyediakan tilam dengan ketebalan melebihi 4 inci dan kawasan tandas yang sesuai. Macam mana you tidur kalau pakai kayu saja? Okey boleh tidur you? Boleh, orang suka ini macam boleh, tak ada masalah. You tahu tak company sepatutnya bagi selimut, patut bagi tilam, tahu tak? Kasih. Company kasih, tapi orang tak suka. Kadang-kadang ada ini lama buaya kan. Ini body problem sakit, tak tahu ini. Bayam merah buaya ada jalan-jalan ini. Orang ini buang. Oh, company bagi tak elok. Toilet kat mana toilet? Toilet? Mandi semua? Mandi, okey. Toilet sekarang ini company baru kan. Tapi tak ada buat, nanti buat. Tak ada toilet lagi? So, ada ini plastik. Oh, yang kat bawah ni je? Bawah plastik agak. Manakala serbuan di premis kilang kedua jam 11 pagi di Jalan Kapar Kelang mendapati ruangan asrama yang disediakan tidak mempunyai rekod permohonan perakuan penginapan serta tidak memperoleh kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Menyediakan penempatan dalam keadaan sempit
tiada tingkap dan berselerak. Itu antara kesalahan yang dikesan oleh pasukan Jabatan Tenaga Kerja. Pihak majikan langsung tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan dan hal ini boleh mengundang maut jika berlakunya kebakaran. Operasi yang diketuai Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar telah melibatkan pelbagai agensi termasuk Pertubuhan Keselamatan Sosial, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta pasukan Kementerian Dalam Negeri. Masak mana? Masak ada depan ada tempat masak. Okey. Mandi? Mandi pun ada. Ada bilik. Satu kali berapa orang mandi? 15 orang yang masuk. 15 orang satu kali mandi. Ya. Tidur ada tilam ke tak? Ada. Ada, betul. Tadi saya pergi tengok tak tengok tilam. You punya bilik ada lah. Siapa mari tengok itu punya bilik boleh? Ada bilik. Menerusi operasi ini, keadaan ketiga-tiga asrama yang dikunjungi bersifat daif dan tidak sesuai didiami oleh pekerja. Biasanya pekerja-pekerja ni diorang takut nak tegur majikan mereka sebab takut mereka akan hilang kerja ataupun mereka akan ditindas. So sebab itu kebanyakan daripada pekerja-pekerja ini walaupun mereka tidak puas hati, mereka rasa tempat itu tidak sesuai, tetapi mereka tak berani membuka mulut. Selain itu, pihak majikan disyaki melakukan kesalahan di bawah akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan serta tidak mencarum di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ini adalah teguran dan juga nasihat saya kepada semua majikan-majikan di negara kita yang mahu pekerja asing memastikan mereka menyediakan tempat yang sesuai untuk pekerja-pekerja mereka. We have to treat them as a human being. Alright, itu adalah penting sebab kita diperhatikan. Kita diperhatikan. Bukan saja orang-orang tempatan, malah di peringkat antarabangsa. People are watching us, so make sure that bila kita sediakan tempat penginapan itu, kita sediakan tempat yang sesuai untuk mereka. Pelaksanaan operasi penguatkuasaan akan kerap dijalankan di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan bagi mempantras isu buruh paksa serta penindasan pekerja warga asing. Laporan Afifah Aminuddin, 999. Saudara, jangan lupa bersama kami di minggu hadapan untuk paparan berita jenayah terkini dan tindakan penguatkuasaan. Sebarang maklumat, aduan dan video mengenai jenayah boleh disalurkan menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.